belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Nurul Ihsan, Surau Al-Ihsan, maaf pandai Tuan. Surau Al-Ihsan, Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, ulama Johor.
ke surat 112, janazah dan hukumnya. Perkataan janazah itu boleh dibaca dengan jimnya baris atas janazatun atau janazah, atau baris bawah jinazatun atau jinazah. Habis orang Melayu sebut jenazah, jenazah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita tahu asal perkataan Arabnya janazah atau jinazah. Maknanya apa? Mayit yang ada dalam keranda. Dah siap lah. Mayit yang ada dalam keranda. Asal perkataan Arab mayit, orang Melayu sebut mayat. Sekurang-kurangnya kita tahulah apa perkataan asalnya, bunyinya macam mana. Mayit. Tiap-tiap seorang manusia disunatkan sentiasa ingatkan mati. Sunat ingat mati. Sunat sebut mati. Ingat tu tak sebut pun tak apa kan. Sebut pun sunat juga. Sama ada disebut dengan lidah atau dalam hati. Terutama orang yang sakit, lebih lagi dituntut ingatkan mati itu lebih daripada orang lain. Ingat orang yang sakit, bukan yang ziarah sakit. Kawan aku macam kau lah, tak lama 3 Jumaat jalan. Jangan macam tu. Yang disuruh ingat sebut tu yang sakit, yang ziarah tu bagi semangat. Kawan aku macam kau, tak lama dia sihat balik, insya-Allah. Macam tu, beri contoh yang beri semangat. Lemah semangat kawan tu. Dia bukan setakat sihat, kahwin lagi. Ya, aku nak sihat. Semangat dia kan. Baik. Sambung Jadi yang sunat tu yang sakit. Kalau orang yang sakit. Kalau orang sihat, sunat juga ingat tentang mati, sebut tentang mati. Tapi kalau orang yang ziarah, jangan cerita pasal mati dengan orang yang kita ziarah tu tak beradab. Dan hendaklah orang yang sakit itu banyak dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Saya baca yang terjemahan lah. Kitab Al-Azkar An-Nawawi. Al-Azkar tu zikir-zikir. An-Nawawi tu Imam Nawawi. Al-Azkar Lin Nawawi, minta maaf. Zikir-zikir bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi ambil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang berbentuk doa. Jadi antaranya takziah, ucapan takziah. Takziah asal bahasa Arabnya ta'ziyatun. Orang Melayu takziah jadinya. Bukan tak lagi dah. Takziah. Jadi tak lah kan. TAK. Asalnya tak ain Baik. Jadi asal ucapan takziah itu bukannya kita ucap salam takziah bukan begitu. Asalnya tu adalah beberapa doa, antaranya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ada 2-3 doa lagi. Kemudian antaranya lagi disebutkan sabarlah dan redalah. Ayatnya macam tu. Itulah ucapan takziahnya. Kalau setakat cakap salam takziah itu belum takziah lagi. Baru sebut namanya. Macam assalamualaikum, itu namanya beri salam. Takkan jumpa imam beri salam, itu belum beri salam. Ataupun salam imam, salam aja. Assalamualaikum, itu ucapan penuhnya. Nama ucapan tu beri salam ataupun salam. Jadi begitu juga takziah, itu nama ucapannya apa? Adalah beberapa doa yang biasa orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sabar dan redalah. Lebih kurang macam tu, yang paling ringkas lah. Yang sempurna tu ada banyak dalam kitab Al-Azkar Lin Nawawi. Baik. Jadi dekat sini apa ni tadi? Itulah kalau dah ke pangkal tu, ke hujung pangkalnya kan lupa. Ni sentiasa dituntut ingatkan mati lebih daripada orang lain. Baik. Jadi kita yang ziarah sebut kita tentang Rasulullah dalam kitab Al-Azkar Lin Nawawi itu, Rasulullah selain sebelum meninggal dunia, orang tu meninggal dunia, ziarah orang sakit, itu bagi kata-kata semangat. InsyaAllah mudah-mudahan sembuh. Paling kurang macam itulah. Rasulullah bagi kata-kata semangat.
Ni tak ada apa-apa sangat ni, insya-Allah ni boleh baik ni, macam tu. Kalau orang tu apa nama ni dah meninggal dunia, takziah. Orang yang sakit tu pula yang selalu cerita tentang mati, ingat tentang mati, orang yang sakit tu. Dan hendaklah orang yang sakit itu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada menghapuskan dosanya. Mengharap supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Bersangka baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Antara kelebihan jadi orang tua ni, iaitu kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku dah tua, ya Allah, dah tak larat nak beribadat terlalu banyak, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah, terimalah ibadatku, ya Allah. Itu pernah dibuat oleh ulama ke sahabat, tak ingatlah saya nanti. Apa nama, kalau saya ingat saya cerita baliklah. Antara yang diamalkan oleh orang-orang soleh lah. Kalau tak silap, itulah nak saya mak balik dah. Siapa tu kan yang buat tu kan. Antara doanya, ya Allah, aku dah tak larat, ya Allah, aku dah berumur, dah tua lah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah, aku dah tak larat nak buat ibadat banyak. Tenaga aku dah tak banyak lah, dah tak kuat. Terimalah, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Itu kelebihan, salah satu kelebihan lah. Baik, apabila orang sakit itu sudah tenat dan hampir nazak, sunat diajarkan kalimah la ilaha illallah. Kalau dah tenat sangat, dah hampir nazak, jangan tak apa ni, insya-Allah ni, tak apa. Tak lama lagi baiklah kau. Orang tu apa yang tak apa lagi. Ketika tu dah sunat sebutkan la ilaha illallah, bisik kat telinga dia kan. Yang kuat-kuat mati kerana terkejut nanti. Bisik pelan-pelan, kira-kira dia dengar lah sahaja. Jangan tambah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah pun tak sunat ditambah, sunat disebut la ilaha illallah sahaja. Kerana tidak mahu ada perkataan lain daripada Allah pada masa itu, sekalipun ayat atau zikir, walaupun ayat Quran ataupun zikir. Dah tak ajar lain, dah ajar la ilaha illallah. Kalau dia boleh ikut. Kalau dah tak boleh ikut, Allah, suruh sebut Allah. Itu pun dah tak boleh, suruh sebut alif ha mati di atas ha pedas. Ha pedas ke ha bulat lupalah dalam kitab Aqidatul Najin. Ha pedas ke ha bulat nanti simak baliklah. Banyak betul lupa ya. Muda-muda pun dah banyak lupa. Itu menunjukkan bukan muda lagi, dah tua dah. Alif ha pedas ke ha bulat, itu nama Allah, sebutan nama Allah dalam bahasa Suryani kalau tak silap. Ini kan bahasa kitab-kitab Allah tu kan ada bahasa Kipti, Suryani, lagi satu apa, kemudian Arab, Al-Quran. Satu lagi lupa. Banyak betul lupa dah. Jadi itu sebutan nama Allah dalam bahasa Suryani atau Kipti, salah satu Tapi tengok jugalah, kalau yang sakit tu, yang nazak tu belajar, yang keluarga yang sekeliling tu pun belajar. Kalau tidak kan lain jadinya. Kau ni kenapa nak mati semua sebut ni kenapa ni? Kau dah kenapa? Kenapa apa? Ya iya tu sebutan nama Allah dalam bahasa Suryani. Masa tu pula bergaduh kan payah. Tengoklah kalau keadaan kalau jenis semua belajar, semua, yang sakit, yang nazak pun belajar, tak apa. Buatnya yang nazak tu tak tahu. Marah pula. Kalau tak boleh cakap, marah pula. Kalau nak mati, nak marah orang lagi, ya Allah, ikut aje lah. Orang ni belajar. Baik. Jadi kalau takut berlaku lebih buruk, jadi sangka orang berpandangan buruk, dah Allah lah last yang paling akhir kalau dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Orang yang hadir di sisinya sunat membacakan Yasin dan suratul Ra'd. Biasa membaca Yasin aja, suratul Ra'd jarang. Saya sendiri pun time berlaku kejadian situ Yasin je ingat, Ar-Ra'd ni lupa. Highlightkan kat situ surah Ar-Ra'd. Selain Yasin, surah Ar-Ra'd. Kenapa? Kerana supaya memudahkan keluar rohnya. Itu antara kelebihan baca surah Ar-Ra'd.
Baca dengan bertajwid. Kena yang nazak tu guru tajwid, yang bacanya tajwid tak ada. Aku dah nak mati baca Quran tak bertajwid. Lagi sakit hati aku nak keluar roh ni kan. Senyap. Baca bertajwid lah. Baca bertajwid. Sebab kena belajar tak dapat tu nombor 2. Yang penting belajar. Belajar. Apabila telah yakin matinya dengan ada tanda seperti kakinya menjulur, hidungnya tunduk, pipinya kempung, kaki tangannya sejuk, wajiblah disempurnakan padanya 4 perkara. Ini tanda-tanda yang nampak lah. Kalau dari segi perubatan, kita tengok nadi dia kan. Nadi ada banyak rupanya, kat leher lain, kat tangan lain kan. Banyak tempat tengok. Tu sebab biasa kalau kita tak pandai jangan pandai-pandai. Nak carinya tu bukan senang juga kan. Test dulu, kita cari kita punya ada ke tak. Ini tulisan kat orang tu, itu bukan pakar sangat, asal pegang aja. Tak ada kata. Dah tak ada, dah selamat kata. Rupanya salah tempat. Test kat awak diri sendiri dulu. Kalau awak punya pun tak ada, maknanya awak salah tempat tu. Test je tu. Bukan tempat, semua tempat sebarangan. Nampak tak ada. Salah tempat tu. Kalau memang tak ada, semua tempat tak ada, tu bukan orang, mayit sudah tu. Dia kat tulang tu kan. Kat tulang. Tanya doktor lah belajar. Kat leher pun bukan sebarangan. Salah tekan tu kan urat darah yang ditekan, darah tak sampai kotak dah mati sebab dicek ni pernah kan. Salah tekan. Kat leher pun ada. Kena tempat yang betul juga. Dulu masuk PVSM belajar juga, dah tak amalkan lupa mana tempat ni kan. Baik. Tak pandai dah panggil telefon hospital boleh, nanti dia datang hantar wakil. Arwah bapa saya telefon juga hospital, dia datanglah hantar wakil nak pastikan betul dah tak bernyawa lah. Biasanya nafas dah tak bernafas, tapi kalau nadi masih ada tu barangkali pingsan kalau nafas tak ada, dah tak berombak dada tu, dekat tadahkan pipi dekat hidung, tak ada rasa panas, hembusan angin tak ada, nadi pun tak ada, barulah confirm dah meninggal dunia kan. Tapi ada juga berlaku, ini pakcik kepada isteri saya, memang nafas tak ada, nadi tak ada, memang dah meninggal betul, tapi dalam masa berapa minit ke berapa jam hidup balik. Allahu Akbar. Memang mati betul, hidup balik. Memang dah disahkan meninggal dunia, tak lama hidup balik. Memang arwah bapak saya kemarin kalau terperanjat mati hidup balik tu. Rupanya memang ada. Dia kalau terperanjat bukan Allah Akbar. Mati hidup balik dia kata. Entah mana dapat tahulah. Kadang kelakar juga. Rupanya ada kejadian macam tu. Kahwin pula dengan isteri saya punya pakcik ceritanya, rupanya memang pernah disahkan dah meninggal dunia, nasib tak masuk kubur. Belum masuk kubur. Belum masuk kubur macam mana? Dah selamat macam mana? Mengucap je lah dalam tu. Panggil kan dengar pun. Baik. Jadi kira kalau koma tu hidup balik, mungkin ini memang dah disahkan meninggal dunia, tak ada nadi dah. Hidup balik. Memang Allah Ta'ala punya kejadian takdir Allah Ta'ala. Baik, sambung sini. Jadi baca surah Ar-Ra'd. Biasa Yasin kita dah baca. Lepas baca Yasin, surah Ar-Ra'd. Ini pun kena sama-sama belajar juga. Tak belajar, kau baca surah apa? Surah Ar-Ra'd lah. Apa kau ni baca Yasin je lah. Dah payah gaduh. Jadi biar kita sampaikan lah, kita dah belajar, sampaikan ahli keluarga, kawan-kawan. Apabila telah yakin matinya dengan tanda-tanda yang tadi tu dah confirm. Jadi wajib yang hidup ni wajib sempurnakan. Pertama memandikan, kedua mengafankan, tiga sembahyangkan, keempat ditanamkan, kebumikan. Kewajipan ini pada mayit seorang Islam yang tidak di dalam ihram, tidak mati syahid dan bukan bayi yang gugur. Selain tiga ni dalam ihram, tak mati syahid, kalau mati syahid dan bayi, dia tak wajib empat-empat ni. Abi Hurairah macam mana? Tengok, mayit kafir
Kalau mayit kafir meninggal kat tempat orang Islam, macam mana? Adapun orang kafir, sama ada kafir harbi, kafir yang tiada dihormati, kafir yang menentang, atau zimmi, kafir yang membayar ufti kepada kerajaan, haram disembahyangkan. Jangan disembahyangkan, haram. Harus dimandikan, boleh mandikan. Itu pun kalau keluarga tak tuntut lah. Keluarga tuntut kan, dia ingat kita nak nak buat macam orang Islam kan. Harus dimandikan, boleh mandikan tu boleh. Dan kafir zimmi wajib dikafankan dan ditanam. Kalau kafir zimmi yang bayar ufti itu wajib dikafankan, wajib kita kafankan dan ditanam. Kalau keluarga dia tak tuntut lah, keluarga tuntut susah, biarkan macam mana. Ni kalau betul-betul orang Islam, lepas tu tak ada yang menuntut keluarga dia, kita buat macam tu. Wajib dikafankan dan ditanam. Demikian juga kafir mu'amman. Kafir mu'amman, kafir yang diberi perlindungan. Dan mu'ahad, yakni kafir yang ada perjanjian persahabatan, wajib dikafankan dan ditanam. Baik, senang cerita, tiga jenis kafir ni, iaitu kafir harbi dan zimmi, haram disembahyangkan satu. Yang kafir zimmi wajib kafan dan ditanam, dan begitu juga mu'amman dan mu'ahad. Manakala kafir harbi, kafir yang menentang tadi, yang tiada dihormati, dan orang murtad tidak wajib dikafankan atau ditanamkan, cuma harus sahaja. Tak wajib, harus sahaja. Dari itu boleh diberi makan anjing. Masya Allah, nampak? Begitu hina orang murtad. Ni hukum fikih. Kalau tak nak buat tu dah cerita lain. Maknanya boleh, tak mesti orang wajib kena bagi anjing. Tidak, bukan wajib. Boleh, kalau nak bagi boleh, dari segi hukum. Tapi kalau orang tahu, kalau zaman sekarang dah, yang tak belajar lah, yang tak lalu, tak ada maklumat tentang ni, kitab ni, ataupun dah dengar kitab, apalah tak baik, ini hak kemanusiaan. Kitab cakap macam tu maknanya kitab Melayu ni ambil daripada kitab Arab. Kitab Arab tu daripada tabi'un tabi'in. Ilmu tabi'un tabi'in tu daripada tabi'in. Tabi'in tu daripada sahabat. Sahabat tu daripada Rasulullah. Rasulullah ni Allah Ta'ala lah perintah tu. Dia berkait semua. Ya. Dan nak ikut dah cerita lain. Tapi kalau orang buat, diam aja. Apalah orang ni, di mana peri kemanusiaan ke? Awak tu peri kekitaban mana-mana. Baik. Kontroversi juga. Kalau kita tengoklah, kalau kontroversi dah tak payah kan, nanti jadi makin masalah. Kitab yang disalahkan, ulama disalahkan, akhirnya nanti takut Rasulullah dan ayat Quran tu, hadis Rasulullah dan ayat Quran juga dikaitkan jadi kesalahan. Agama Islam di mana buruk pula. Baik, tengok keadaan lah. Kalau semua belajar tu tak kisah. Tetapi kalau dibiarkan jadi busuk membawa mudarat, wajiblah dikambuskan. Jadi kalau jadi busuk, memang jadi busuk pun biarkan aja kan. Kambuslah, wajib dikambuskan. Kambus gitu je lah. Maknanya kalau boleh 7 kaki jugalah. 7 kaki itu tujuan apa? Supaya binatang buas tak bau. Nanti dikorek semula, dimakan, jadi busuk balik kan. Tapi kalau takut binatang buas pun tak ada, takut bau busuk, tanam dalam 7 kaki itu. 7 kaki dalam. Kalau panjang manusia standard 7 kaki, panjang kan? Lebar panjang kan lebar. Lebar 3 kaki. Panjangnya tu membawa kepada 7 kaki. Kan Piramli dah buat skripnya tu. Si siapa? Sudin ke Aziz? Aziz Aziz yang cakap tu. Takkan tak ingat. 7 kaki panjangnya, lebarnya tu bawa kepada 3 kaki. Dalamnya tu 7 kaki. Oh, dia dalam sekali kata. Jadi maknanya panjangnya tu sama dengan tingginya, dalamnya tu sama dengan panjang. Maknanya kalau kita berdiri atas dasar kubur tu yang dah disiap
korek tu, nak tahu betul 7 kaki ke tidak, kita punya kepala tu tersebaris dengan tanah atas. Kalau masih boleh nampak, belum 7 kaki. Betul tak? Baik. Sebab kan ukuran manusia standard tu kan 7 kaki. Takkan kau baring 7 kaki, kalau berdiri jadi 6 kaki pula dia punya ni kan. Jadi sama 7 kaki tu macam itulah. Baik. Itu satu perkara tentang kedalaman. Yang kedua tentang lahad. Ada sebutkan nanti tak apalah, dah sebut kan, nanti masuk balik. Lahad tu pula sunat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, kuburnya lahad. Lahad tu macam mana? Lahad tu macam tanah tu ditebuk tepi. Dinding tanah tu dah 7 kaki, lepas tu ditebuk tepi lagi. Tebuk tepi. Jadi mayit tu kat dalam tu, nanti jenazah kat dalam tu. Tu lahad, tepi. Kalau yang sekarang kebanyakannya itu dipanggil syak. Dia tak sampai 7, kadang 6 je, 6 kaki, lepas tu buat lubang lagi kecil. Bukan lubang kecil, maknanya buat lubang lagi untuk dalam lebarnya 1 kaki. Dia kan lebar tu kan 3 kaki kan. Buat dah 6 kaki turun ke dalam, 1 kaki lebar tu buat 1 kaki lagi ke dalam untuk mayit. Itu dipanggil syak. Syak ni kubur sejak Nabi, sebelum Nabi Muhammad lah. Nabi Ibrahim ke apa? Kalau tak silap, Ibrahim ke Nabi Ismail itu syak. Habis boleh ke? Boleh juga. Cuma yang paling afdal ia lahad. Lahad tebuk tepi. Cuma tengok keadaan tanah lah. Kalau keadaan tanah mengizinkan, boleh dibuat, buat lahad lah. Kalau susah, paksalah syak. Habis yang wajib buat tu, yang mengerjakan nak dapat yang afdal tu, yang hidup lah. Kalau kita sendiri nak minta macam mana? Buat wasiat lah. Wasiat. Kalau wasiat berlisan saja, kena ramailah, ada saksi. Kan? Kalau seorang aja, ni arwah abah ni suruh buat lahad ni, mana ada tak cakap mengalung. Maka yang dicakap tu acik yang paling bongsu lah. Kena marah dia angah ngalung je kan. Tak ada nyusahkan orang je. Tak apa. Apa ya? Mana dia tak, kalau ada ke mesti cakap ngalung. Tak ada. Cakap ngalung, cakap seorang je kan. Tak dapatlah. Baik. Jadi biasanya kalau tukang gali tu tak nak buat, kita bayar lebih lah. Bayar lebih, ataupun kita sendiri yang sambung lah. Itu pun nak kena pandai jugalah. Kalau kita menyambung sendiri kan, pandai dan mahir. Megang cangkul tak pernah, macam saya ngeja pegang maka je, suruh pegang nyangkul, takut tak jadi lahad. Tebuk kubur orang sebelah pula kan. Ini orang sebelah punya kubur dah payah. Kena pandai jarakkan juga dengan kubur sebelah tu kalau nak buat lahad. Sebab kita tebuk tu akan pergi sebelah tu, sebelah. Jadi kena asing sikit, tak boleh, jaraknya tu kena ni dengan yang kubur yang menghadap kiblat lah. Maksudnya ni menghadap kiblat, dah ada kubur dekat sini, jarak kena lebih sikit. Kenapa nak tebuk ke kiblat lagi tu, tepi. Cangkul serap dah. Kang malam tak boleh tidur ni Kang. Sangkut pula tu. Sangkut tengkorak orang sebelah pula kan. Kan. Jadi kena mahir. Tebuk dah jatuh yang atas. Tebuk dah jadi makin besar kuburnya. Pun satu juga cerita kan. Kena yang pandai, yang mahir juga. Dia tak boleh pakai cangkul tu, dengan pakai yang pahat tu. Pahat tu kan, sap. Dia tak boleh buat bersegi betul.
Asal dapat lubang gitu jadilah. Kan? Tapi pastikan nanti muka mayit tu boleh di dahinya tu boleh disujudkan kat tanah lah, boleh dilekapkan ke tanah. Melengkung sangat nak tanah jadi terbaging gitu pula kan. Kena pastikan yang belah sini tu rata juga bawah tu, supaya muka dia tu boleh cium tanah, dahi dia tu kena tanah. Baik, sambung biasa kena upah lebih lah, bagi lebih. Sebab dia dah biasa buat syak kan, disuruh buat lahat. Bukan mudah, bukan senang. Tenaganya kena lebih. Baik, sambung. Mayit dalam ihram. Orang yang di dalam ihram masa mengafankannya tidak boleh ditutup kepalanya jika laki-laki. Dia kekalkan ihramnya tu. Dan tidak boleh ditutup mukanya jika perempuan. Kalau perempuan mukanya tak boleh tutup. Samalah macam biasalah. Kalau lelaki tak boleh tutup kepala, semaknanya keseluruhan kepala tu. Dan tidak harus, ini haram digunakan benda-benda yang wangi. Jangan. Ditabur-tabur macam mayit biasa tu janganlah. Maknanya tabur minyak wangi tu kan. Jangan. Sebab dia mati dalam ihram. Baik. Selain daripada tu urus macam biasalah, sama. Itu je bezanya. Kemudian mayit mati syahid. Orang yang mati syahid dengan sebab berperang dengan orang kafir tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disembahyangkan atasnya. Bahkan haram lagi tidak sah. Kenapa Ustaz, kan bagus ni mati syahid? Memang bagus sebab dia dimandikan oleh malaikat. Disembahyangkan oleh malaikat. Punya bagus tu. Bukan setakat haram, tak sah kalau kita buat. Yang wajib hanya dikafankan dan ditanam. Satu lagi, sebab darah dia berperang tu menjadi bukti dia berperang sabil dekat akhirat nanti. Dia akan dibangkitkan dengan darah-darah macam tu lah. Bukti dia perang sabil. Yang wajib hanya dikafankan dan ditanam. Dengan pakaian-pakaian dia tu kan, tak payah bersihkan. Kafan memang darah-darah lah, dan ditanam. Yang eloknya dengan pakaian yang berlumuran dengan darahnya. Kalau dah pakaiannya dah koyak-koyak apa semua, ambil kain lain lah. Baik, itu kalau orang yang mati syahid perang sabil. Bayi yang gugur di bawah umur 6 bulan. Di bawah umur 6 bulan. Maknanya 6 bulan ke bawah lah, yang tiada diketahuikan hidupnya dengan menjerit atau bergerak atau bernafas, sedang rupanya pun belum ada, tiadalah wajib padanya suatu, malahan haram disembahyangkan. Rupa pun belum ada, belum gerak, belum menjerit, belum bernafas, haram disembahyangkan. Cuma sunat sahaja dibungkus dengan kain buruk dan ditanam dan harus diberi makan kepada kucing dan seumpamanya. Ini tanam tak apa. Ini cerita boleh. Dari segi boleh tu boleh, sebab dia belum jadi manusia. Ini dah daging saya Ustaz 9 bulan je. Kalau macam tu tak nak dah lah, tak apalah. Baik. Sebaliknya, jika diketahui hidupnya dengan ada salah satu daripada tanda-tanda yang tersebut itu tadi, ini kalau kita tak pasti hidup tak hidup pun kita tanya yang pakar lah, pihak hospital. Biasa bukan doktor lah. Biasa yang dihantar tu apa nama tu panggil? Paramedik. Paramedik. Kalau jauh lah daripada hospital, kalau meninggal ke hospital, hospital kan tentukanlah dah meninggal ke apa kan. Baik. Sebaliknya, jika diketahui hidupnya dengan ada salah satu daripada tanda-tanda yang tersebut itu tadi tu, menjerit, atau menjerit tu menangis lah. Mana bagi menjerit itu kan, nangis lah maknanya. Nangis atau bergerak atau bernafas, maka hukumnya seperti orang yang sudah besar, wajib dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan ditanam. Ada orang buat YouTube tuan-tuan, channel YouTube, dia menguruskan jenazah bayi, baby. Siap buat YouTube. Ramai pula tengok. Antaranya saya lah tengok kan. Kalau tak berani jangan tengok.
Tetapi jika ada rupa manusia sahaja, tanda-tanda hidup tidak ada, hukumnya wajib dimandikan, dikafan dan ditanam dengan tidak payah sembahyang. Yang penting tanda-tanda hidup tu. Kalau ada, macam orang besar lah. Kalau tak ada tanda-tanda hidup, dah apa nama ni, sunat dibungkus dan ditanam saja. Kalau yang ada rupa manusia tadi, wajib mandikan, kafankan, ditanam, tak perlu sembahyang. Kalau lupa, tengok baliklah kitab. Saya pun bukan ingat sangat kan. Jadi kitab kena bawa sentiasa mana-mana kan. Lupa, tanyalah yang ada kat rumah. Kau tengokkan kitab balik kat surau. Kitab ni kat surau, tak ada kat rumah. Ambil kat surau sekejap, tengok, baca balik. 114 kata. Baik. Adapun bayi yang gugur itu jika sudah sempurna umurnya 6 bulan, hukumnya sama macam orang sudah besar. Yang tadi itu bawah 6 bulan tadi tu. Kalau dah 6 bulan, sama macam orang sudah besar, wajib dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan ditanam. Ini 6 bulan dalam perut ke dah keluar? Dah keluar lah ceritanya. Bayi dah keluar. Kalau dalam perut lagi itu apa nama ni, apa, dia tak ada sebut dalam kandungan ni, dah keluar ni ceritanya. Baik, 6 bulan ke atas dah buat macam orang dewasa. Wajib mandi, kafan, sembahyang dan tanam. Baik, kemudian dari segi doanya tu kan kalau budak belum balik meninggal dunia, dia kan tak ada dosa. Kalau orang budak Islam lah sebenarnya, apa nama ni, doanya tu macam mana? Takkan Allahumma ighfir lahu, ada doa khas, doa lain, doanya untuk mak bapak ni Tapi kalau terbaca doa Allahumma ighfir lahu pun tak apa, tak salah. Mandi mayit, sekurang-kurang mandikan mayit, iaitu dijiruskan air merata badannya dengan sekali jirus, paling kurang sekali jirus. Air tak ada Ustaz, ada satu kali jirus sajalah. Kemarau ke apa ke kan. Sekalipun ia berjunub, dengan demikian cukup untuk dijunub, dan mandi. Untuk mandi junub sebenarnya, bukan dijunub. Untuk mandi junub dan juga mandi wajib itulah sekali. Yang sempurnanya, yang afdal, dimandikan dalam bilik dengan dipakaikan kain basahan atau baju buruk, diletak atas tempat yang tinggi seperti pangkin, dan airnya air sejuk biasa, melainkan kerana hajat boleh digunakan air panas. Air suam lah, jangan panas, melecur. Kita tak dengar dia menjerit. Kalau dengar, tabur semua lari kan. Dia rasa tu, jadi kena pelan-pelan. Kemudian didudukkan mayit itu melentik ke belakang, dengan disandarkan ke lutut. Bukan melentik ke belakang ni, maksudnya melentik ke depan. Maknanya kita sandarkan. Macam nak melentik ke belakang? Patah. Melentik, kemudian belakangnya itu sandarkan ke lutut. Dudukkan. Kemudian sandarkan ke lutut kanan orang yang memandikan. Kalau kat pangkin, pegang pakai tangan lah. Macam nak naik kaki kita, lutut kita tu kan, peganglah. Tangan kanan tukang mandi memeluk belikatnya. Ni yang afdal. Peluk Ustaz, peluk. Ustaz lah mandikan. Ustaz mandikan. Tangan kanan tukang mandi memeluk belikatnya. Memang peluk betul. Dan ibu jari pada tengkuknya. Dan ibu jari tengkuk, dan tangan kiri menekan perut. Pasal apa nak ditekan perut? Seberapa kuat dari atas ke bawah beberapa kali, supaya habis keluar baki-baki najis dari dalam perutnya. Kena keluarkan. Masa mandikan tu keluarkan. Nanti kalau tak, takut masa dah kapan, angkat-angkat terkeluar dah bau busuk. Jadi masa mandikan tu kena keluarkan. Orang yang azan masuk isyak, nanti sambung.
semua sikit Dah buang najis daripada perut mayit. Orang yang menolong tukang mandi sentiasa menjeruskan air di mana tempat yang dikendaki. Jadi seorang tukang tekan najisnya tu, seorang lagi jiruskan air. Jadi supaya mengalir lah, supaya tak merebak lah baunya tu kan. Lepas itu ditelentangkan, baringkan. Kemudian tukang mandi membalut tangannya dengan perca kain dan membasuh kubulnya dan duburnya. Kubul siapa tak? Mayit lah. Kubul awak tu mandi kat rumah lah nanti. Ni mayit ceritanya. Setelah itu ambil perca lain yang bersih untuk dibuat membersihkan mulutnya. Kenapa kubul dan dubur dulu Ustaz? Kalau mulut dulu boleh Ustaz? Sekatilah boleh. Kitab sebut macam tu. Giginya dan hidungnya. Lepas itu diambilkan air sembahyang dengan niat nawaitul wudu al-masnuna li hadzal mayyiti atau li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambilkan wudu yang sunat bagi mayit ini kerana Allah Ta'ala. Niat ini wajib sekalipun wudu itu sunat. Kita niatkan wudu bagi mayit itu wajib. Tak hafal yang bahasa Arab, yang bahasa Melayu. Saja aku mengambilkan wudu yang sunat bagi mayit ini. Lepas itu barulah memulakan mandi dengan niat. Dah niat ambilkan air sembahyang lah. Muka, tangan, kepala, kaki. Nak sekali je boleh Ustaz? Boleh. Dah malas sangat kan. Yang afdalnya je 3 kali. Yang afdalnya 3 kali. Nak afdal lagi, telinga tu 4 kali. Telinga tu sunat kan? Lagi afdal, telinga 4 kali. Guru saya pernah tunjukkan cara ambil sembahyang yang sempurna. Lepas basuh gelangan tangan, kemudian masuk air ke mulut dan ke hidung, kemudian muka kan. Muka tu lepas muka, telinga sekali. Muka, telinga sekali. 2. Muka, dah 3. Kemudian basuh tangan. Tangan sunat sampai pangkal tangan ni. Tiap. Mana diorang buat? Sahabat buat. Sahabat Rasulullah buat tu dalam kitab Hayatul Sahabah. Kenapa sahabat buat macam tu? Sebab Rasulullah pernah bersabda, aku akan mengenal umat-umatku dengan air wuduk, bekas air wuduk mereka. Jadi sahabat ambil sembahyang tangan tu sampai pangkal. Pangkal kalau pakai baju basah lah. Dia biasa tak pakai baju lah. Cuma pakai baju kan. Kemudian kepala, telinga. Tadi dah 3 kan? 4. Kepala, telinga. 5. Kepala, 6. Kemudian baru telinga. Tadi kepala sekali dengan telinga, muka dengan telinga. Yang ini memang telinga betul. Tadi dah 6 kan? Telinga tekap. Dah jadi berapa? Tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sahaja pula salah, minta maaf. Tadi 6, lepas tu cuping dulu, lepas tu tekap. Jadi 8, tekap 10, cuping telinga, tekap 12. Itu yang afdal lah. Kemudian kaki sampai sampai apa ke? Bukan, sampai lutut je. Sampai lutut. Tapi tak ramai yang buat. Pasal apa? Tak tahu. Kalau tahu pun orang lain tak tahu kan kecoh. Kau ni bazir air surau je lah. Orang kena sembahyang Jumaat lepas tu beratur panjang. Kalau itu sunat satu-satu. Dia ada time-time dia juga. Kalau boleh air sendiri yang kat rumah tu, yang kau bayar tu, bil tu, tu kau pakai tu. Yang nak 12 telinga, tangan sampai ke pangkal tangan, kaki sampai ke lutut, itu pakai air sendiri. Kalau sembahyang Jumaat, ramai orang beratur nak ambil sembahyang, itu 3 pun yang lagi bagusnya satu-satu. Pasal apa? Orang menunggu. Nak 3 juga, air dah lah kecil. Dah ramai air kecil, dah lambat pula, dah naik dari komat pula tu. Wah.
Lagilah baik. Masuk sini. Jadi ambilkan sembahyang untuk si mayit. Untuk si mayit senang, pasal apa, dia baring kan, tinggal basuh aja. Kemudian jangan niat aja tak ambilkan air sembahyang, ambilkan air sembahyang. Lepas itu barulah memulakan mandi dengan niat nawaitul ghuslal wajiba li hadzal mayyiti atau li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya mayat lelaki mayyiti, li hadzal mayyiti. Kalau perempuan li hadhil mayyitati. Apa lah ustaz, belit lidah, ada yang bahasa Melayu lah. Sejak aku memandikan mayit memandikan mayit ni. Memandikan mandi. Saja aku memandikan mandi yang wajib bagi mayit ini kerana Allah Ta'ala. Niat ini sunat sekalipun mandi itu wajib. Kalau kita tak niat mandi ni pun tak apa, dia sunat sahaja. Lebih bagus niatlah. Wuduk niat, mandikan pun niat. Masa berniat itu sambil menjiruskan air ke kepalanya. Bila nak start niat tu sambil menjuruskan air ke kepala, macam kita mandi wajib, dan janggutnya dengan air sabun dan air bidara. Kemudian dihuraikan rambutnya yang kusut dengan sikat perlahan-lahan. Mana rambut yang jatuh, gugur, kumpulkan, nanti boleh dimasukkan ke dalam kafan. Kemudian basuh badannya sebelah kanan, yang afdalnya sebelah kanan dulu, dan sebelah kiri. Kemudian sebelah kiri dengan air daun bidara. Kemudian dijiruskan air yang bersih. Kalau cari air daun bidara tak ada, air sabun lah, air sabun. Kemudian air sabun tak ada, sabun tu lah, sabun buku. Kemudian kalau sabun buku susah ataupun takut membazir, kan sabun buku kan guna sekali kan banyak lagi kan, tapi tak ada orang nak pakai, buang, bazir. Nah, ni sabun free, mana dapat? Sabun mayat. Tak apalah. Takut badi benda badi tak tahulah. Ustaz pernah pakai? Ustaz pun tak pernah juga pakai. Biasanya mau buang, bazir kan. Jadi ada cara yang lain, pakai sabun cecair bicit tu. Jadi tak kena mayit kan. Ni sabun apa? Sabun lah, sabun. Bukan bekas mayit. Kalau sabun buku kan disapu badan mayit tu kan. Sabun pun takut ya tak? Bantal pun takut. Cerita bantal. Ada satu kali, ini pengalaman guru saya lah, pergi rumah melawat ziarah saudara sakit jauh. Jadi bermalam lah, tinggalnya mungkin petang apa, bermalam. Dah siap kapan apa semua, dah mandikan, dah kapankan, dah semayangkan. Cuma ke buminya esok, orang dah penat. Jadi tidur dulu malam tu, bukalah lampu apa semua. Kena pula perempuan lagi ramai daripada lelaki. Asalnya buat tabi, perempuan dalam tabi. Dah perempuan lagi ramai, perempuan kat luar, lelaki kat dalam tabi. Itu dah satu cerita. Kemudian tidur dengan, dalam rumah tu ada mayit. Tidur walaupun malam, lampu buka terang menderang semua. Ni cerita tidur ruang tamu lah ni kan. Bilik tu lain lah, buka lampu semua. Guru saya ni dia tak boleh kalau tidur lampu buka, tak boleh tidur. Silau mata tu, orang dah tutup dia silau, tak boleh, dia kena tutup lampu. Jadi macam mana cara dia tengok semua dah tidur, dah dengkuk kan, dah bunyi, okeylah, semua dah tidur. Dia pun senyap-senyap, pap tutup lampu. Woi, siapa tutup lampu? Ada yang bangun, kena tidur semua tadi. Dah tak jadi, buka balik lampu. Dah hai, tak boleh tidur juga akhirnya. Tidurlah lampu terang-terang macam tu. Ingat kemain orang tidur dengan mayit gelap oi. Takut dengan mayit ni kat sebelah. Aduh, punya takut orang Cerita bantal ni mana ustaz? Baik, jadi cerita bantalnya ni bila dah ramai saudara mara, bantal tak cukup. Jadi ternampak pula mayit dua bantal. Apa mayit banyak-banyak sangat bantal ni, tapi semua dah tidur lah. Tidur ni ambil satu. Kau pun dah tak pakai sangat bantal ni, tak payah tinggi-tinggi lah, satu cukup. Ambil satu bantal, tidur. Tak cukup bantal, tak ada hal je lah. Bukannya masalah kan. Kan mayat marah, oi aku nak dua bantal. Tak ada lah. Cuma orang lain tu yang tak berani ya? Bantal lah tak cukup, pinjam bantal mayat. Mayat sampai dua bantal. Pinjam bantal mayat.
Baik, jadi pakai sabun yang picit tu, jadi boleh pakai lagi. Kalau sabun buku tu kalau nak guna untuk mayat sahaja pun boleh, tapi nak simpan pun payah kan. Kena bungkus sebelum takut rosak pun dia kan. Baik, sambung. Jadi tak ada air daun bidara, pakai air sabun. Kemudian dijeruskan air yang bersih bercampur sedikit kafur. Kafur ni apa? Kafur barus. Dia macam lilin tu, lilin dihancurkan, campur dengan air. Tujuan apa? Wangi lah. Dari kepala hingga ke kaki, ini dikira sekali. Kemudian tambah lagi 2 kali, satu badan tadi 3 kali. Sekiranya lepas mandi itu keluar najis, wajib dibasuh sahaja hingga hilang, tak perlu mandi lagi. Sunat orang yang memandikan itu memandang tempat lain daripada auratnya, sunat. Kalau pandang juga makruh lah. Melainkan kerana hajat, kalau ada hajat tak nampak, takut tak kena, maka tak makruh lah. Adapun aurat haram dipandang. Jadi kena asal hukumnya aurat tu haramlah dipandang, kecuali kena ada hajat tadi. Pada mandi mayit ini wajib meratakan air hingga apa yang lahir pada faraj perempuan yang janda ketika mencangkung, yang dah pernah berkahwin lah. Kena bersih betul-betul. Dan di bawah kelopak kulup zakar hendaklah disisilkan supaya dapat dibasuh. Ni kalau yang kulup maknanya tak sunat lah. Kulitnya menutup kepala takut tu kan, tu kena bersihkan. Dan dibersih kalau dah sunat, tak adalah cerita kulup tu, Dan dibersihkan di bawahnya jika boleh. Sekiranya tidak boleh, hendaklah ditayamumkan. Pasal apa? Kalau yang tak sunat tu, kulup tu, dia ada najis, dia kencing, baki air kencing tu tersimpan. Tu Melayu panggil palat tu kan. Itu najis. Kalau tak boleh nak bersihkan, hendaklah ditayamumkan, ganti daripada anggota tu yang tak boleh dibersihkan kerana darurah, kemudian disembahyangkan dan ditanam. Orang yang memandikan mayit itu ialah orang yang amanah. Jika ia nampak apa yang baik pada mayit itu, sunat diceritakan pada orang. Aku tadi tak pakai minyak wangi pun dah wangi mayitnya, contoh. Ataupun aku tadi mandikan mayit, dia senyum aja. Cek kenyit mata, kenyit mata tu lain. Itu bukan. Itu lain. Senyum, senyum. Petanda-petanda baiklah. Senanglah, mudah aku mandikan. Tak ada rasa susah. Badan boleh tahan, tough, tapi ringan, mudah nak mandikan, mudah. Dan jika nampak benda yang tak baik padanya, haram disebut pada orang lain. Yang tak baik jangan. Engkau nak tahu? Dah, jangan. Dia lagi perlahan, lagi rahsia, lagi besarlah rahsia ni. Engkau nak tahu? Lagi perlahan tu suara dia, lagi besar rahsianya tu. Dia pandai. Pelan-pelan. Jangan cakap orang. Yang ni jangan cakap orang. Si B pula cakap dengan C. Jangan cakap orang. Habis A sampai Z semua tahu. Cuma dia tak disebut secara kuat, secara perlahan. Jangan. Haram sebut pada orang lain. Diam aja dah, diam. Jadikan pengajaran dia sendiri. Habis kalau buat buku boleh, tapi jangan sebut nama lah. Macam Mastika dulu kan ada orang petikan, apa ni cerita keburukan orang, dia tak sebut nama. Untuk pengajaran. Lainlah disebutkan nama si Fulan bin Fulan, ni gini kan. Kubur tak muat, dah korek tak muat juga. Disebut nama tu memanglah. Cerita saja tak sebut nama, tak ada clue langsung tempat apa semua, tapi kat Malaysia lah kan. Confirm lah kat Malaysia kan. Jadi itu boleh untuk pengajaran lah. Kecuali ada maslahat, kecuali ada kepentingan. Maslahat tu apa? Kepentingan. Seperti bid'ah yang terang dan nyata. Ada salib ke kan, ada tatu ke, macam mana. Saya tak tahu ni, kalau mandi biasa ini bertatu semua macam mana kan, nak tanya. Kena tanyalah. Diam je. Ya saya. Kalau yang salib tu itulah kalau nak sangka baik orang yang pakaikan. Tapi itulah kena tanya keluarga dia, ada tak tanda-tanda lain. Sebab dia rantai kan.
Ha? Buat jerama ke kan? Sebab pakai ni orang boleh pakaikan. Kalau dia sendiri tercakap atau kita nampak dia buat sesuatu masih hidup, itu memang confirm lah dia sendiri yang buat. Kalau benda macam rantai ni memanglah, kalau biasanya pakai apa, rantai pakai sendiri. Tapi yalah, takut ada yang lain pakaikan, ataupun memang keluarga dia memang tak nampak orang lain yang pakaikan ke apa ke kan, kemudian meninggal dunia. Masa tu apa nama ni, dah memang confirm lah dia sendiri yang pakai, memang jadi murtad lah benda tu kan. Kalau yang murtad tadi masuk tadi lah, yang kafir tadi. Lupa kena semak balik. Baik, dia kalau macam tu, cara macam mana? Sini tadi. Orang murtad tidak wajib dikafankan atau ditanamkan, cuma harus saja boleh kafan dan boleh tanam. Tapi tak wajib sembahyang lah. Kafan dan tanam tu pun boleh saja, tak wajib. Jadi maknanya tak perlu kuburkan kat Kristian pun tak apa, tapi apa, tanam kat mana tu yang payah juga. Kan? Ini dia cerita pasal kafan dan tanam. Kat mana tu? Itu tanya jawatan agama lah. Senang kan macam mana. Cuma dekat sini dia tak adalah kata mesti tanam kat perkuburan Islam. Cuma biasanya perkuburan Islam ni wakaf untuk orang Islam. Dia kena, rasanya mungkin kena ke kubur ke Islam lah rasanya. Tak pasti macam mana proses dia. Mungkin kena masuk mahkamah ke, naik turun macam mana, tak pasti. Berhubunglah dengan jawatan agama. Cuma dari segi hukum tu je lah, boleh dikafankan dan dikebumikan. Cuma sembahyang kan tak wajib. Jadi haram lah, pasal apa, dia bukan Islam. Kalau dah confirm perbuatan dia murtad. Baik. Mayat yang uzur seperti terbakar dan tenggelam tidak boleh hendak dimandikan, hendaklah ditayamum dan disembahyang serta ditanamkan. Macam mana? Hendaklah ditayamum dan disembahyangkan serta ditanamkan. Tayamum. Tayamum muka dengan tangan je lah. Orang laki-laki lebih utama memandikan mayit laki-laki, dan perempuan lebih utama memandikan mayit perempuan. Tetapi harus boleh suami memandikan isterinya, dan sebaliknya dengan tangan bersampur. Ya? Mayat dah hancur, tayamum lah. Kalau ada muka dengan tangan. Kalau dah tak ada, memang sembahyangkan dan tanam je lah. Kalau boleh dimandikan, mandikan lagi. Berdarah-darah lah kan. Kalau hancur, memang hancur betul, macam daging tu kan. Kalau ikut masih ada dagingnya, mandikan lah. Mandikan kapan? Accident kan, biasa accident. Maknanya masih ada badannya tu kan. Kalau boleh dimandikan, mandikan. Kalau tak boleh dimandikan, tayamum. Muka dah tak ada, Ustaz dah. Muka tak ada, macam mana kan? Jadi kalau muka dah tak ada, kalau boleh mandikan, mandikan. Maknanya dagingnya tu masih ada kan, mandikanlah. Kemudian kafan, sembahyang, ditanam. Kalau dah tak boleh semua, mayatnya dah tak ada. Itu macam mana dah tak boleh kan? Baik, mana yang boleh lah, mana yang boleh. Baik, kafan. Sekurang-kurang kafan sehelai kain. Ni kita sambung akan datang lah, insya-Allah. Ni panjang lagi ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.